Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak bersemangat lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik kelas. Okey. Jadi sebelum kita mulakan kelas ni, saya minta untuk seoranglah baca doa. Boleh ke adik bacakan doa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. 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 Baiklah. Jadi kita akan sambung lagi kelas kita pada hari ini, iaitu dalam subjek pendidikan Islam tingkatan 4. Okey, baiklah. Untuk kelas yang minggu lepas kita dah habis mengenai tajuk bab haji dan umrah, dan kita juga telah melakukan ujian dan saya dapati semua dah faham kerana semua dapat makan yang tinggi. Alhamdulillah. Okey, jadi kita tinggalkan untuk bab haji dan umrah, kita akan sambung satu bab yang sangat penting. Jadi sebelum kita tengok bab apa, saya nak bagi kamu satu video dan saya nak kamu teka video ini mengenai apa. Okey, baiklah. Tajuk hari ini, okey, tengok. Okey, dapat tak? Dapat. Okey, saya nak minta seorang. Apakah tajuk kita pada hari ini? Pasal Umar dan Hana. Bukan pasal Umar dan Hana. Bukan. Okey, yang lain boleh? Saya. Okey, silakan. Pasal kejar mengejar. Bukan juga. Bukan, silap. Okey, kita nak jawapan yang lain pula. Saya. Okey. Pasal korban hari raya haji. Masya Allah, pandai. Okey, baiklah, kita akan bagi cookies lah. Tapi Okey. tak ada pisau pun. Oh, tak apa, itu nanti. Oh. Okey, nah. Pisau ni keganasan. Okey, baiklah. Hari ini adalah bab mengenai ibadah korban. Okey, jadi kita dah tahu dah sebenarnya pasal ibadah korban ni sebab kita dah lalui setiap tahun. Betul? Okey, jadi kita nak sembang-sembang sedikitlah mengenai ibadah korban. Jadi ibadah korban ni dia bermula adalah mengenai ketika kisah Nabi Ibrahim AS. Dia diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Okey, baiklah. Kita dah tahu sedikit kisah permulaan ibadah korban. Jadi kita lihat apakah definisi ibadah korban. Ibadah korban. Baiklah. Ibadah korban ni, ini adalah definisinya atau maksudnya kita boleh bahagikan kepada 3 poin. Yang pertama, kita lihat menyembelih binatang ternakan. Ini poin pertama. Yang kedua, pada 10 Zulhijjah hingga akhir hari tasyrik. Okey, hari tasyrik ni ada bila? 11, 12, 13. Okey, tu poin kedua. Yang poin ketiga, bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kita dah ingat 3 poin. Okey, kita akan cuba sekali lagi untuk kita ingat. Poin pertama adalah menyembelih binatang. Yang kedua adalah pada 10 Zulhijjah sehingga akhir 13 Zulhijjah. Poin ketiga adalah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita akan ulang 3 poin ni sekali lagi. Okey, yang pertama adalah menyembelih binatang ternakan. Yang kedua adalah pada 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah dan bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Okey, kita dah ingat. Okey, boleh? Kita teruskan. Okey. Hukum pula kita tengok. Hukum dia adalah yang asalnya adalah sunat muakkad. Okey, sunat muakkad ni apa? Okey, kita lihat sunat ni adalah satu amalan yang dilakukan dapat pahala. Tak buat kita tidak berdosa. Okey. Jadi kalau sunat muakkad ini adalah sunat yang sangat dituntut yang mendekati kepada ibadah wajib. Okey, baiklah. Ada satu lagi hukum, iaitu untuk orang yang bernazar, hukumnya adalah wajib. Contoh, dia kata okey, kalau tahun ni dapat keputusan yang cemerlang dalam pemeriksaan SPM tu, tahun depan bernazar untuk melakukan ibadah korban, maka dia wajib untuk melakukan ibadah korban. Okey, baiklah. Boleh setakat ini? Okey, kita akan teruskan.
Okey, ini ada dalil ibadah korban. Pada surah Al-Kautsar. Okey, kita baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Okey, jadi ayat ni kat mana? Fasalli li rabbika wanhar. Okey. Wanhar itu adalah menyembelih. Okey. Kita dah tahulah dalil ibadah korbannya pada surah Al-Kautsar. Okey. Boleh setakat ni? Boleh. Okey, minta maaf kalau ustaz terlaju ke apa, boleh diminta untuk seluarkan. Okey, baiklah. Kita teruskan. Iaitu syarat sah korban. Orang kata kalau tak cukup syarat, tak berlakulah ibadah tersebut. Kalau tak berlaku, maka tidak sah. Seperti mana kan, contoh kita nak masuk sekolah kan, nak masuk sekolah, dia ada syarat-syarat dia yang mengesahkan orang tu layak untuk masuk sekolah. So macam itulah juga untuk kita ibadah korban ni. Kalau tak cukup syarat, tak sahlah melakukan ibadah korban. Okay, jadi yang pertama kita lihat. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah masa pelaksanaan. Yang ketiga binatang bersifat al-an'am. Yang keempat adalah binatang cukup umur. Okey, jadi ustaz nak kongsi satu kaedah untuk kita ingat. Ustaz suka guna kaedah ni masa ustaz sama belajar dulu. Kaedah dia apa? Kita menggunakan analogi ataupun kita menggunakan kaedah Nur Malaysia ada udang. Macam mana tu? Okey, kaedah dia senang. Macam mana kita nak ingat? Kita ingat, okey, Nur Malaysia ada udang. Okey, apa kaitan ni kan? Okey, Nur Malaysia, huruf N depan tu sama dengan niat. Pandai. Okey, Malaysia, M apa? Masa. Okey, A pula, A al-an'am, U apa pula? Umur. Okey, kalau kita dah ingat, Nur Malaysia ada udang. Okey, senang. So ini adalah syarat sah ibadah kurban. Nur Malaysia ada udang. N niat. M masa. Apa lagi? A al-an'am, U adalah umur. Okey, sangat-sangat simple. Boleh semua? Boleh. Okey, pandai, bagus. Kita teruskan lagi. Setakat ini boleh Kita teruskan. Boleh Ustaz. Okey. Seterusnya adalah jenis ternakan dan had umur. Ini pun kalau kita lihat secara rambangnya macam susah nak ingat kan. Kalau tengok gambar, senang lah kot. Tapi kita nak ingat had umur tu macam mana pula? Ustaz ada kaedah juga. Tadi NM AU, Nur Malaysia ada udang. Ini ada kaedah lagi. Kita nak tahu jenis ternakan macam mana. Okey, kita tengok yang pertama, unta 5 tahun. Okey, lembu 2 tahun dan ke atas, kambing 2 tahun dan ke atas, biri-biri 1 tahun dan ke atas. Okey, macam mana kita nak ingat? Siapa ada cadangan? Tak tahu Ustaz. Tak tahu Okey, tak apa. Jangan risau. Kita boleh teruskan. Okey. Kaedahnya kita lihat antara empat jenis binatang ni, mana yang paling besar? Unta. Okey, kalau unta. Okey, macam ni. Kita tengok unta, kita dekat dengan dia, kita belai. Kita belai dengan 5 jari kita. Maksudnya 5 tahun. Senang tak? Senang kan? Unta kita belai dia dengan 5 jari. Okey, 5 tahun. Senang je nak ingat. Okey, seterusnya kita ambil biri-biri. Biri-biri ni kaedah dia begini. Nampak tak? Huruf I ni macam nombor 1 Roman. So dia adalah 1 tahun. Senang? Senang kan? Okey, jadi bila kita dah tahu yang atas dan yang paling bawah, kita lagi senang untuk ingat tengah-tengah. Kita ingat tadi, okey, unta kita belai dia, okey, maksudnya 5 tahun. Okey. Kalau biri-biri kita nampak huruf I bentuk nombor 1 Roman, okey, 1 tahun. Selainnya 2 tahun. Selesai. Tak ada kita pening-pening, tak ada kita macam mana lagi, 2 ke 1, 2 ke 3. Macam tu. Nanti akan jadi kita lebih pening. Okey. Boleh semua setakat ni? Boleh? Boleh Ustaz. Okey. Jadi sebelum kita teruskan lagi kan,
kita tak naklah kita laju sangat, nanti kita lupa yang belakang. Okey, jadi kita ingat balik. Okey, kita ingat balik definisi kita. Definisi kita mengenai ibadah korban. Okey, dari 3 poin tadi macam mana? Menyembelih binatang ternakan pada 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Okey, syarat sah pula. Macam mana tadi? Nur Malaysia ada udang. Pandai, bagus. Nur Malaysia ada udang, niat. Masa. Al-An'am. Umur. Masya Allah, anak murid Ustaz semua ni pandai-pandai. Terus okey, kita teruskan pula dengan kaedah ini. Unta macam mana kita nak tahu? Unta kita belai 5 jari 5 Kita tahun. belai 5 jari 5 tahun. Okey, biri-biri pula. Ada satu roman. Ada 1 satu tahun. roman, maksudnya lembu 1 tahun. Baginya adalah 2 tahun. Senang kan? Senang. Okey. Baiklah, kita akan teruskan pula dengan soalan. Okey. Soalan ini sangat-sangat mudah. Nyatakan hikmah ibadah kurban. Okey, jadi ustaz nak kalian semua berkumpul ataupun bahagikan kepada beberapa kumpulan. Okey, boleh? Boleh. Okey, boleh mulakan sekarang. Okey, dah ada kumpulan semua? Okey, dah ada Baiklah, saya ustaz nak setiap kumpulan. Kita ada berapa ni? 1 2 3 4. Okey, 4 kumpulan. Okey, baiklah. Setiap kumpulan kita bagi senang. Kita bagi 3 je. Setiap kumpulan bagi 3 hikmah ibadah korban. Okey, boleh? Okey, ustaz akan bagi masa dalam lebih kurang 5 minit dari sekarang. Okey, habis semua dah dapat semua. Okey, baik. Dah habis. Okey, kita boleh tengok